Assalamualaikum semua. Apa khabar? Selamat petang. Saya Nuzana Salim, wakil takaful anda. Kepakaran saya dalam membantu mengurus menyediakan peluang kewangan anda. Hai, buat apa tu? Sis, hari ni petang. Semalam nak buat tempeng kelapa tak jadi kan? Sebab penat kan? Maklumlah semalam hari raya gaji kita makan banyak, tidur awal. Tidur lambat, bangun awal kan? Jadi letih sikit. Hari ni sis baru rasa nak buat tempeng kelapa. Sambil kita cerita pasal tajuk hari ni apa? Betul ke takaful tu membazir? Okay, betul ke takaful tu membazir Yos? Kan? Ada orang kata membazir lah, masuk bulan-bulan tapi tak ada apa-apa. Ada orang kata masuk bulan-bulan tapi nanti dah mati, tak ada, kita bukannya kita dapat pampasan. Ada yang cakap macam tu. Okay, firstly nanti kita kupas balik persoalan tu. Jadi tempeng kelapa ni kita kena cerita juga. Okay, kita perlukan tepung gandum. Agak-agaklah tepung gandum nak banyak mana. You all nak letak, nak buat banyak, buat banyak sekilo lah tepung rasanya. This is sikit lah. Dalam ni kalau macam ini boleh dapat dalam 5 keping kot. 5 keping. Lepas tu of course dia nak ada kelapa. Agak-agak je semua ni. Nak cakap berapa banyak pun sis tak tahu. Lepas tu kita kena ada baking powder. Baking powder ni 1 sudu kecil lah. Isi masukkan baking powder. Masukkan dalam tepung dalam tepung ini. Motifnya biar dia naik dan agak-agak soft lah kalau ada letak baking powder ni. Dan of course kena ada garam. Garam pun agak-agak. Okay. Okay, sis pun letak air dulu. Okay, kelapa tu kemudian, jadi kita senang nak agak dia punya texture. Dia punya texture. Panggil apa ni? Adunan ni. Okay. Kacau-kacau lah kan. Dia kalau lempeng ni nak kena cair sikit. Berbanding kita buat cokodok, dia kena pekat sikit kan. Ni lempeng kena cair sikit lah. Air nak kena banyak. Gaul dulu, bagi rata. Ni macam ni kan. Kadang panik ni. Macam mana ni? Belum lagi, kena letak air lagi. Jangan panik. Dulu masa kecil-kecil kena buat lempeng dah panik lah macam ni. Kenapa macam ni? Kenapa tak jadi ni? Rupanya kena sabar, letak air sikit kan. Jangan tukar banyak. Sekarang tak jadi juga. Lampau cair pun tak sedap juga. Dia kalau nak buat cokodok, tekstur dia macam ni. Nak buat cokodok. Kalau nak buat lempeng, dia kena cari lagi. Ya, ada orang kata kebanyakan orang kita ni tak ada takaful sebab dia ada satu mentaliti mengatakan membazir sebab bayar bulan-bulan tak nampak bendanya. Dia tak nampak bendanya. Nak nampak macam mana Kita tahu ke bila kita nak kena sakit ketika ke bilanya kita kena tipu musibah. Bilanya kita tahu ke tarikh kematian kita. Memanglah tak tahu semua tu, tapi kita kena bersedia. Jadi itulah kata pentingnya takaful. Lepas tu dia kata bayar bulan-bulan bukannya kita yang dapat, dah mati bukan dapat pun. Kan ada kata macam tu. Bukan boleh buat kubur pun. Sedih kadang dengar macam tu. Dia punya persepsi orang tak ada takaful macam tu kan. Dia punya tapi kalau fikirkan diri macam memang itulah. Tapi kalau kita fikirkan waris kita yang kita tinggalkan, okay, mungkin kita akan rasa tersedar lah kat situ. Takkanlah kita nak tinggalkan waris kita dalam keadaan meminta-minta. Betul tak? Okay, macam ini. Macam ini dah boleh sikit. Dia letakkan kelapa. Baru letak kelapa. Jadi, okay, kalau kata kalau dah mati, ni cerita mati dah. Minta maaf lah okay, tak dapat apa-apa. Bayar bulan-bulan bukan kita yang dapat kan. Betul tak? Betul. Hibah nak kalau kita kata hibah tu kan, pampasan kematian. Kita bagi pada waris kan. Yang mencarung peserta tu dah meninggal, memang dah tak dapat duit. Duit nak buat apa? Buat masa kubur kan. Ni kasar sikit cerita petang ni. Cerita direct to point. Jadi sekali-sekala kita kena cerita direct. Kalau cakap berlapik-lapik orang tak faham. Okay. Macam ni saya letak kelapa. Lepas tu, tapi kita kena ingat, okay, caruman takaful tiap-tiap bulan kita buat untuk diri kita sekiranya berlaku kematian, contoh kematian. Jadi pampasan kematian tu
waris yang dapat, betul? Jadi kita hibahkan pada waris. Hibah tu adalah hadiah. Hadiah tu kalau kita dah bagi kat waris, kita dah macam betul kata kita bagi hadiah tu kan dapat pahala kan. Kita memberi sejumlah pampasan pada waris kita supaya dia boleh menguruskan hutang-hutang peruncit kita yang kita masa kita hidup, dia boleh uruskan dengan duit hibah tu. Hutang-hutang tu kalau kita meninggal dunia dengan berkeadaan hutang, jadi kita pun kita punya roh kita dekat alam sana tak tenteram lah kan. Lepas tu jadi secara tak langsungnya kita dapat pahala. Pahala yang kita berikan pampasan tu hadiah kepada waris kita kan. Pahala tu sangat berguna ketika berada di alam barzah sana. Pernah tak dengar kisah kata orang yang nak mati dekat dalam sana, dia minta untuk dihidup semula, untuk dia berbakti, nak bersedekah. Dia nak minta hidup balik untuk dia banyakkan lagi sedekah. Benda tu takkan mungkin terjadi. Sebab apa? Bila kita berada di alam barzah sana, di alam akhirat sana, 3 perkara yang tidak akan putus amalannya. Pertama, sedekah jariah. Sedekah jariah tu yang membantu kita kat alam kubur tersiksa dari azab api neraka. Ilmu yang bermanfaat dan doa anak yang soleh. Itulah dia kata, jangan kata tak berguna, kalau dah meninggal tak dapat apa-apa. You kena balik semula kepada kita punya 3 amalan yang tidak akan putus setelah kita meninggal. Kena fikir tu semula. Okey, ni sebenarnya dah ready, tapi saya nak tambah lagi satu bahan. Sebelum tu kita panaskan kuali dulu. Pan, sis pakai pan lah. Sis pakai pan ni. Lepas tu, itu sis beli biskut. Sekali biskut ni dia punya hancur, dia tak boleh buat bincang lah kan. Ni okey lagi lah, macam ni okey lagi. Dia hancur sangat. Boleh tengok ni hancur, nak buat apa? Ni kalau tengok sini nampak hancur kan. Nak cicah air kopi pun tak lepas. Jadi tadi sis masak lah juga sambal apa semua kan. Sis ambil yang hancur ni. Macam ni kita nak ni kan. Sis masuk dalam adunan sambal tadi. Ni sis masukkan dalam adunan lemping pula. Tak apa, boleh je kita buat dia. Biskut ni kan ni rasa dia macam lemak-lemak kan. Kita buat lah macam breadcrumbs. Sebenarnya boleh buat breadcrumbs kalau macam you all kan. Kalau hancur-hancur gini, kisar kering. Kisar kering. Lepas tu kita nak goreng apa? Contoh nak goreng isi ayam. Isi ayam tu kita salut dengan telur. Telur tu pukul dulu. Lepas tu breadcrumb yang tadi biskut ni yang kita telah kisar ni, kita golek-golekkan dia. Macam tu. Lepas tu baru goreng. Pun boleh juga. Sis buat teringat sebenarnya. Sis pun dah rasa macam mana ni. Sis masuk dalam tadi, sis masak sambal petai udang. Sis letak ni jugalah. Sis letak ni jugalah. Tadi pecah-pecah ni sis letak dalam ni pula apa tu? Lemping ke apa cerita lemping aku ada biskut. Okey. Tu letak dalam minyak. Dengar ada air pula. Kecil-kecil. Kecil. Kalau kecil-kecil ni memang ada jeritan sikit lah. Tangan basah. Aduh. Terus keluar lagi. Kan you all, kan yang apa kita ni dalam semasa di dunia, kita tak boleh fikir yang keadaan kita di akhirat tau. Siapa nak tolong kita di akhirat nanti? Kiranya kalau amalan-amalan kita itu contoh sedekah jariah, satu doa anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, itu yang membantu kita di alam kubur sana. Jadi kalau adanya takaful, insya-Allah. Okey, sebab takaful ni dalam konteks tolong-menolong. Jadi kalau kita masuk takaful, kita jadi peserta takaful. Jadi saya mencarum takaful polisi saya, sis.
Lepas tu anda semua yang menonton ni pun mencarum polisi anda masing-masing. Jadi kita sama-sama mencarum dan kita sebenarnya sama-sama saling bantu-membantu jika salah seorang ataupun mana-mana peserta yang mengalami musibah. Ini sudah contohnya sakit kritikal yang contohnya kanser, tumor, kidney failure, heart attack, stroke, itu semua memerlukan duit. Sakit kritikal sangat memerlukan banyak duit sebab apa? Kita memerlukan rawatan-rawatan luar. Okey, mana yang tak boleh makan secara oral, rice tube, dia memerlukan susu yang masuk dalam rice tube dari hidung tu kan. Susu tu mahal, bos. Susu pernah dengar susu bersinar, Nutron mulai petik, apa lagi? Ensure masuk dalam situ, satu tin kecil tu bukan calang-calang harga dia, dia banyak duit nak pakai. Okey. Okay. Kalau seorang tu sakit kritikal, hilang upaya kekal menyeluruh, okey, meninggal dunia ataupun kemalangan kan. Jadi duit caruman takaful yang sama-sama kita mencarum every month, kita saling bantu mana satu peserta yang memerlukan bantuan. Jadi benda tu kita tak perlu nak fikir siapa yang susah tu, tak. Pihak syarikat yang akan uruskan kita punya caruman tu. Jadi bila dah ada polisi takaful kan, automatik kita punya fikiran, hati tenang aja. Sebab apa? Jika berlaku sesuatu yang tidak disangka-sangka tu pada diri kita atau keluarga kita, jadi ada benda tempat yang kita boleh minta, boleh claim, boleh bantu kan. Compare kalau kita tak ada apa-apa plan takaful, kalau kita hanya berserah pada takdir, berserah pada bertawakal tanpa berusaha, itu saya tak tahulah macam mana kan, nak cakap lebih tahu. Jadi sendiri mau ingat lah kan, kita tak nak usahkan tengok Dori. Sekarang kita pasal bab kemalangan, bukan jalan raya je. Sekarang jalan raya tak macam jalan raya dulu-dulu. Jalan raya dulu-dulu kita boleh bawa basikal dengan tenang kan, santai-santai. Sekarang nak bawa basikal pun takut tau. Awak jalan kaki kata selamat, tak bawa kereta. Jalan kaki lagi berisiko tinggi sebenarnya. Okey, topik kita kan. Kau rasa tak penat ke? Ya Allah, tak ni aja lupa dah. Luar SM rajin betul. Berbalik kerja tadi. Kita kasih sebut nama dia. Jangan dia sebut nama dia. Tapi memang rajin lah dia tu. Bagus lah. Alhamdulillah. Itulah kan. Panas ke? Okay, kalau cerita bajet, nak kata bajet tak cukup nak minta takaful kan. Okay, cuba saya cadangkan lah, you all listkan gaji you all yang sebulan tu berapa dan komitmen sebulan tu berapa. Komitmen yang betul-betul penting lah, contohnya macam kita bayar loan tu pun penting. Okay, bil air, bil elektrik, bil telefon. Okay, dan bil lain. Kalau bil tu macam tu, kalau macam bil Astro you all bayar sebulan 180, ambil complete set kan. Baik, kalau 180 kita boleh ambil sekali ada medical card lagi kan. Jadi perlu tak sebenarnya kadang kita tengok satu benda tu kita beli lampau kata premium package lah, kita bayar bil tu sampai premium package, kita ambil yang premium package. Apa nak sebut, adakah itu kata adakah itu satu benda yang memang betul perlu bil tu? Sebab apa? Kalau berlaku sesuatu pada kita, adakah bil tu menolong kita? Boleh tak kita claim dengan bil tu? Macam itulah ceritanya. Okay, kalau macam gitu, contoh siapa ambil sampai premium package contoh bil-bil yang contoh yang kita ambil yang extravaganza punya lah, internet ke rancangan TV berbayar tu, kita ambil yang paling orang kata package yang paling mahal kan. Why not kita reduce lah kan. Kalau terlampau budget pun dah ketat, nak ambil takaful pun tak boleh, kita reduce lah. Mana yang boleh kata rasa macam
tak perlu pun tak apa, tak penting kan. Kita reduce lah, maknanya kita ambil yang plan yang basic je ke kan. Kan ada kan plan yang basic je kan. Jadi at least dia tak mengganggu kita punya, orang kata, kerja-kerja kita lah. Macam contoh kalau internet kan, kalau banyak guna internet tapi kita reduce yang basic kan, sikit kan nak buat live pun set lag je kan, apa, loading, susah juga. Contoh adalah benda-benda yang kita boleh fikir, kata tak perlu sangat nak extravaganza sangat package tu. Jadi duit yang sikit tu kita boleh allocate untuk takaful diri. Macam tu. Jadi pasal analisis, kalau you all masih lagi berkira-kira, masih rasa macam takaful tu tak penting, tak apa, terpulang. Tapi fikir siapa yang boleh bantu anda sekiranya anda memerlukan duit untuk mendapatkan kan, contohnya nak dapatkan papasan kan. Fikir siapa yang kat mana kita boleh claim. Betul kita tak kena, memang kita tak akan tapi bila dah suatu terkena, duk mencari segala punca yang boleh kita claim nanti. Kita akan mencari. Waimah orang kata labs, apa, polisi dan labs tu pun dah lama tak bayar pun dia tanya kita lagi boleh claim tak. Itulah, itu sis punya pengalaman lah selama daripada 2012 sis jadi ejen sampai sekarang. Itu pengalaman sis. Jadi itulah, kita kena just sis nak share, sis nak ingatkan pada you all. Okay, lepeng kelapa sis yang first batch pun dah siap. Ni makan dengan kuah rendang semalam pun sedap. Makan begitu saja sedap senario. Ada ya. Makan begitu saja. Boleh cuba. Okay. Terima kasih pada anda semua yang sudi lihat sis punya live hari ini. Okay. Semoga bermanfaat untuk anda semua dan untuk sis juga. Akhir kata sis, patuhi SOP, sediakan polisi, kemudian barulah bertawakal. Bye. Assalamualaikum semua. Bye. Makan.